Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati pengurusi serta jawatankuasa Dewan Masjid Al-Muttaqin, para asatizah, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, hadirin, hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi bagi menyambung kelas tadabbur kita ini. Dan pada pertemuan yang sebelum ini kita membincangkan lafaz basmalah, iaitu ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Disebut sebagai apa dia? Dia punya shortcut dia basmalah. Bila kita baca dalam buku-buku disebut situ basmalah tu apa dia tu? Dia adalah ringkasan kepada Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillah. Baik, jadi lafaz Bismillah itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ia merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Jadi kita terjemahkan balik Bismillahirrahmanirrahim tu. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Sekali lagi, dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Apa maksud Ar-Rahman? Maha Pemurah. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. B kat sini apa maksud dia? Jadi ismi ni nama. Okey, jadi kalau masih ingat lagi apa yang telah kita bincangkan, Bismillahirrahmanirrahim ini dari segi laras bahasanya, tata bahasanya, dia satu jumlah yang tidak lengkap. Betul tak? Dia tidak lengkap. Sebab apa tidak lengkap? Dia mula dengan kata sendi kat sini ni. Dengan. Kalau kita kata dengan pen biru tu, nota kita yang lepas kalau boleh tengok balik kan, dengan pen biru. Jadi ayat tu tergantung tak? Dengan pen biru. Dia dapat difahami kalau kita ada soalan, awak tulis dengan apa? Dengan pen biru. Jadi kita tak perlu sebut apa dia. Saya tulis dengan pen biru. So kita perlu jawab dengan pen biru. Setelah orang tanya kita, awak tulis dengan apa? Tapi kalau tiba-tiba dia berdiri kat depan, dia kata dengan pen biru. Jadi timbul persoalan, apa benda yang dengan pen biru tu? Betul tak? Jadi dengan ini, fungsi dia di sini adalah untuk, cuba sebut dengan saya, lilisti'anah. Sekali lagi, lilisti'anah. Fungsi huruf jar B tu, okay, dengan maksud B ni ada banyak maksud. Dengan ada, kepada ada, disebabkan ada. Jadi berbeza-beza penggunaannya. Kalimah yang sama, tapi penggunaan dia berbeza-beza. Kita kena faham macam tu dulu. Jadi B dekat sini, dia punya kefahaman dia adalah, dengan maksud apa dia? Kita menggunakan nama Allah itu untuk nak membuat sesuatu perkara. Jadi kita mulakan perbuatan kita dengan memohon pertolongan menerusi apa? Nama-nama Allah. Jadi B kat sini dengan maksud apa dia? Lilisti'anah itu maksudnya memohon pertolongan. Untuk apa kita mohon pertolongan kepada Allah? Sebab kita nak menjadikan amalan yang kita buat itu diterima oleh Allah. Kita nak buat amalan tersebut agar amalan tersebut diberkati oleh Allah. Jadi kita harapkan amalan itu diterima oleh Allah, maka kita perlukan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi B di situ adalah memohon pertolongan. Sebab tu kita kata tawassul.
Kita bincangkan dulu kan tawassul. Apa itu tawassul? Mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menerusi surah 5 ayat 35 tu. Cuba tengok balik. Ini kita ulang kaji sikit ya, ringkas. Saya ulang dengan ringkas. Kalau Quran jelas, nanti angkat tangan bagi tahu. Ustaz, Quran jelas tadi. Tengok balik surah 5 ayat 35, muka surat 113. 113. Muka surat 113, surah 5 ayat 35. Al-Ma'idah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Cuba lihat terjemahan dia sama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian Allah kata apa dia? Yang tu yang kita kena gariskanlah. Dan carilah olehmu kepadanya al-wasilah. Tu al-wasilah. Ibtagu ilaihil wasilah, itulah tawassul tadi. Kita bertawassul ini adalah apa dia? Yang menerusi perintah Allah, ibtagu ilaihi al-wasilah. Apa maksud dia? Cuba baca balik terjemahan dia. Ibtagu ilaihil wasilah tu maksud dia apa? Carilah olehmu jalan mendekatkan diri. Jalan mendekatkan diri tu apa dia? Itu jalan tu. Kita nak dekatkan wasilah kita kepada Allah. Perbuatan yang kita nak buat mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut tawassul. Kita faham gitu. Jadi kalau kita dengar perkataan tawassul tu apa dia? Tawassul tu ialah ibtagu ilaihil wasilah, kata Allah. Carilah olehmu jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Okey? Untuk apa kita dekat diri kepada Allah? Bila kita dekat kepada Allah, setiap perbuatan yang kita laksanakan Allah terima, Allah lipat gandakan lagi. Jadi di akhirat nanti kalau kita dibangkitkan di akhirat, amalan-amalan yang kita lakukan itu Allah terima, tidak jadi seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi setiap kebaikan yang kita buat itu akan menjadi pemberat kepada timbangan mizan kita di akhirat nanti. Dan nanti kita akan dapat masuk syurga bertemu dengan Allah. Jadi Allah perintahkan kita untuk cari jalan dekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah bagaimana? Cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, yakni cara untuk kita buat satu amalan itu, jadi amalan itu diterima oleh Allah kerana dekat. Iaitu dengan memulakan setiap yang kita nak lakukan itu dengan menyebut nama Allah. Yang itu yang surah 7 180 tu, Al-Asma'ul Husna tu pula. Buka balik surah 7 180. Surah 7 180.
Muka surat 174. Muka surat 174. Muka surat 174. Surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Okey, cuba lihat terjemahan dia. Allah kata apa di sini? Dan bagi Allah lah nama-nama yang indah, yang baik. Macam mana maksud nama-nama yang indah ni? Kita sebut macam mana? Dia bukan macam kita. Indah khabar dari rupa. Namanya Syafiq, contohlah. Syafiq tu saya kata saya lah, bukan Dr. Syafiq. Saya. Syafiq, maksud Syafiq antaranya adalah penyayang. Tapi dekat rumah, dia contohlah, jadi bukan contoh diri saya lah, kalau macam tu tak sedap pula jadi contohnya. Kan? Kita tak macam tu. Tapi contoh, namanya Syafiq, tapi dia bukan penyayang kepada anak-anak dia. Tengok kucing, dia sepak je. Kan? Jadi orang kata apa dia? Indah khabar dari rupa. Nama cantik dah, tapi perbuatan bagaimana? Atau orang namanya Muhammad. Contoh, kalau ada orang nama Muhammad kat sini, pun bukan juga dia. Contoh saja. Maksud Muhammad yang terpuji. Tapi kat kampung tu kita tahu dialah yang pecah masuk rumah orang. Ambil kabel, contohlah, nama Muhammad. Jadi tidak seperti namanya. Tapi Allah, bila kita sebut namanya Ar-Razzaq, bukan sebab Haji Razak, Ar-Razzaq. Namanya Ar-Rahman, namanya Ar-Rahim, namanya Al-Bari. Semua tu akan sesuai dengan namanya, akan menisbahkan kepada sifat dia. Nama Allah itu Ar-Rahman, penyayang, pemurah, memang betul-betul dia pemurah. Nama Allah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Maha pemberi rezeki, memang betul-betul dia pemberi rezeki. Tak ada kedekut. Subhanallah, Maha suci Allah daripada sifat demikian. Allah Al-Ghani, Maha kaya. Allah Al-Ghani, Maha kaya. Betul-betul dia Maha kaya. Seluruh alam ni dia punya. Jadi cuba bayangkan bagi seorang hamba yang mengenal Allah menerusi nama-namanya. Macam mana jiwa yang ada pada hamba tersebut bila dia betul-betul kenal. Sebab tu penting untuk kita mengenal apa? Al-Asma' Al-Husna ini. Al-Asma'ul Husna ini, nama-nama Allah ini. Dia tak sekadar kita berzikir ulang-ulang kali sebut nama Allah itu, tapi kadang-kadang kita tidak menghadirkan diri dan tidak memahami apa yang disebutkan. Sebab sejauh mana dekatnya hamba itu kepada Allah ialah sejauh mana dia kenal. Lebih dia kenal, lebih ada perasaan. Sebab apa? Manusia ada buat kesilapan, dia ada buat dosa. Kadang-kadang dia tahu dosa dia itu sangat besar. Contohlah, bayangkan, dosa ni kata Nabi dia akan memberi bekas dalam hidup kita kan. Satu benda yang kita tidak suka. Contoh kita bagi contoh, ada orang tu dia pernah berzina, na'uzubillah. Kita tengok, ini kita buat contoh. Pernah berzina. Kemudian menyebabkan apa dia? Mengandung perempuan tersebut. Kemudian dia tak tahu nak buat bagaimana. Dia pergi bunuh. Kan ada kes macam tu. Ada yang campak dulu, ada kes campak dari tingkat 13 ke mana, kat Pening tu. Agak-agak macam ni hidup perempuan tersebut punya kesan. Kalau dia cerita kat siapa pun, orang boleh buat apa dengan perasaan dia tu. Tapi kalau dia tahu, dia kenal Allah tu Maha Pengampun, Allah boleh mengampunkan orang yang membunuh 99 nyawa. Kan? Ada kisah pernah belajar tak hadis dalam Riyadhus Shalihin ke? Ada orang dia pernah zaman Bani Israel dulu, dia pernah membunuh 99 nyawa. Dia tanya dekat seorang lelaki tu dia rajin beribadat kan? Dia seorang abid, suka beribadat, tapi dia kekurangan ilmu. Dia tanya abid tersebut, adakah Allah boleh mengampunkan dosaku sebab aku dah bunuh 99 orang? Orang tu kata apa? Dahsyat betul 99. Allah tak boleh mengampunkan. Jadi kalau tak boleh ampun, baik bunuh yang cukup kan 100. Jadi abid tu jadi orang yang ke 100. Lepas tu dia jumpa kepada seorang lelaki yang alim, yang ada ilmu. Boleh tak Allah menerima taubat aku? Walaupun dah bunuh berapa nyawa? 100 nyawa. Dia kata boleh. Nampak? So apa perasaan orang tersebut? Bunga-bunga dia. Allah boleh mengampunkan dosa dia.
Cuma diletakkan syaratlah kepada lelaki tersebut, awak kena berhijrah daripada tempat ini. Bila orang tu berhijrah, dia belum buat amal apa-apa lagi. Dia baru je berhijrah. Ditakdirkan Allah, dia mati di tengah perjalanan. Kemudian datang malaikat, dua khilaf nak pilih dia ni ahli syurga ke ahli neraka. Sebab seorang kata dia nak berhijrah dah, seorang kata dia ni belum sampai lagi. Jadi Allah suruh datang malaikat perantara untuk sukat jarak perjalanan dia nak ke tempat yang dia nak pergi tu. Bila tengok-tengok, sehasta je lebih daripada kampung halaman dia. So ada titik A, titik B, titik tengah tu ekstra sehasta. Maksudnya dia sehasta nak dekat, bukan sehasta nak sampai. Macam nak kata separuh campur sehasta daripada kampung dia. Jadi dia dah lebih sikit daripada border kan. Jadi Allah pilih dia untuk jadi ahli apa? Ahli syurga. Besar tak rahmat Allah? Bila kita kenal, bila kita belajar tentang nama Allah, jadi bila kita ada melakukan dosa, kita akan bertaubat kepada Allah. Bila kita tahu Allah Maha Pemberi rezeki, Allah akan mencukupkan kita. Jadi kita pun tidak takut bila berlakunya kesukaran. Sebab tu Nabi sentiasa tersenyum. Bila dia ada, dia memberi. Bila tidak ada, dia bersabar. Sebab apa? Sebab dia sangat dekat dengan Allah. Jadi dalam kita nak buat pekerjaan kita seharian, kita bagi contoh 2 minggu lepas, apa dia ibu-ibu? Nak masak kan? Apa tujuan kita nak masak? Kita nak supaya anak-anak kita sayang kat kita, suka duduk dekat rumah, suami kita suka dekat rumah. Jadi itu harapan tak? Bila tu harapan, kata Allah apa dia? Berdoalah fad'uhu biha. Maka berdoalah oleh kamu kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah itu. Jadi bismillah kita kata. Kita nak masak, kita kata bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Ada maksud, ada nama Allah Ar-Rahman di situ. Yang Maha apa Ar-Rahman? Yang Maha Pemurah. Ar-Rahim apa pula? Yang Maha Penyayang. Allah boleh bagi tak kasih sayang Allah kepada siapa yang dia kehendaki? Boleh. Kita boleh tak nak berikan kasih sayang kita ataupun kita minta kasih sayang orang tu kepada kita? Tak boleh. Allah yang boleh membolak-balikkan hati manusia. Jadi bila kita nak masak, kita nak mempertaut hati ahli keluarga kita, maka sebutlah nama Allah. Bila kita nak makan ubat, kita nak kesihatan kan? Siapa yang boleh bagi kesembuhan? Allah. Jadi cara dia macam mana kata Allah, kalau nak sembuh, sebut nama aku. Jadi apa nama Allah yang paling besar sekali? Allah tu. Jadi nak makan ubat, Nabi anjurkan kita, bukan anjur, Nabi ajar kita untuk baca apa? Bismillah. Bukan nak makan ubat, nak makan apa sahajalah. Bismillah kita makan. Kenapa sebut bismillah? Sekali lagi kita lihat apa Allah kata. Dan bagi Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kamu kepadanya menerusi apa? Nama-nama Allah tadi. Jadi kita bila nak buat satu pekerjaan, keluar rumah, nak menuju ke masjid, ada orang naik basikal, ada naik motor, ada orang naik kereta. Kemungkinan tak ada berlaku apa-apa masalah? Kemungkinan kan? Jadi dalam perjalanan tu kita apa harapan kita? Selamat. Jadi macam mana nak pastikan kita selamat? Sebutlah nama Allah. Tapi Ustaz pernah juga on the way pergi motor rosak. Boleh jadi Allah dah palingkan mudarat yang lain, kita pun tak tahu. Sebab tu kita ada sangka baik dengan Allah yang kuat bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim bila memulakan sesuatu pekerjaan. Nak tanggalkan pakaian, Nabi ajar kita untuk baca apa? Bismillah. Nabi kata sebab apa? Sebab apa baca bismillah tanggalkan pakaian? Syaitan. Siapa syaitan? Kita dah belajar dah pada bulan lepas. Tentang siapakah syaitan? Syaitan adalah musuh manusia. Bila kita tanggalkan pakaian dengan membaca bismillah, syaitan tidak akan dapat melihat aurat kita, aurat pasangan kita. Tu. Nampak keberkatan apa dia? Bismillah. So Allah akan datangkan kebaikan. Sebab apa? Kita bertawassul. Apa maksud bertawassul tadi? Mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu kita akhiri perbincangan kita dulu tentang satu kisah. Ingat kan? Kisah Nabi ketika dia dakwah ke Taif. Kita dah sebut belum cerita tu? Nabi ke Taif, jalan kaki jauh. Kemudian bila Nabi sampaikan dakwah di Taif, apa yang berlaku pada Nabi? Nabi mendapat balingan batu menyebabkan berdarah Nabi. Kemudian bila Nabi balik, Nabi berehat sekejap di satu kebun. Ada seorang lelaki pembantu kepada kebun tersebut namanya Adas. Dia berikan Nabi buah anggur untuk Nabi makan. Kemudian Nabi baca apa? Bismillah. Jadi dia keheranan. Dia kata orang kat sini tak pernah baca Bismillah. Jadi Nabi pun tanya dia, engkau nama siapa? Namanya Adas. Daripada mana? Daripada Ninnawa, Iraq. Nabi kata apa dia? Oh, Ninnawa. Tempat
hamba Allah Yunus bin Matta, iaitu Nabi Yunus. Jadi dia keheranan, macam mana Rasulullah tahu, macam mana kamu tahu? Dia kata Yunus itu adalah hamba Allah dan utusannya, begitu juga dengan aku. Jadi berkat bismillah tadi, Nabi dapat seorang untuk memeluk Islam. So itulah dia bismillah. Jadi setiap kali bila kita nak baca bismillah, setiap kali nak memulakan pekerjaan, apa tujuan dia? Bertawassul, iaitu memohon pertolongan. Menerusi apa? Menerusi nama-nama Allah yang indah. Apa tujuan kita bertawassul tadi? Agar amalan kita diterima, diberkati, diredai, diterima pahalanya. Okey? Jadi cuba baca balik kita punya terjemahan tu. Saya tuliskan balik. Apa dia terjemahan yang kita buat tu? Dia punya terjemahan untuk bismillah ni yang kita buat sama-sama tu. Yang last tu. Aku mulai tu. Macam mana? Sekali lagi. Aku mulai pekerjaanku ini, okey. Dengan memohon lepas tu? Okey. Sambung. Menerusi nama-nama Allah yang indah. Situ je, sampai situ. Ada lagi tak? Supaya, ada tak supaya? Jadi kita kata kenapa kita bertawassul kepada Allah? Supaya diterima dan diberkati amalan yang dilakukan. Okey, yang mana yang asal, yang betul-betul asal bismillah tu dekat mana? Kat sini Ni, dengan. So maksudnya yang aku mulai pekerjaanku ini adalah yang kita takdirkan, yang kita andaikan sebelum bismillah itu. Memohon pertolongan itu datang daripada mana? Memohon pertolongan itu ialah bi yang dengan maksud apa? Lilis ti'anah. Bi itu terjemah asas dia dengan je. Dengan. Tapi apa maksud dengan kat situ? Dengan memohon pertolongan. Lepas tu menerusi apa? Nama-nama Allah. Ini yang asal lah, nama-nama Allah. Ismillah. Tapi kita tambah yang indah sebab apa? Sebab kita tengok dalam surah 7 ayat 180. Allah kata namanya yang indah. Apa tujuan kita mohon pertolongan kepada Allah? Supaya diterima dan diberkati. Itu tawassul tadilah. 5:35. Ini 7180. Okey, jelas tak macam tu? Okey, saya baca Aku mulai pekerjaanku ini dengan memohon pertolongan, menerusi nama-nama Allah yang indah supaya diterima dan diberkati amalan yang dilakukan. Okey, itu sampai bismillah lah. Hari ini kita nak sambung Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sebab dalam surah Al-Fatihah ini, lafaz bismillah dia dengan bunyi apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah perkenalkan dirinya untuk kita nak baca Quran ini dengan nama dia berupa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, boleh kita sambung?
Jadi nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini daripada kata dasar yang sama. Cuba kita perhatikan betul-betul untuk kalimah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, apa huruf yang sama? Apa dia huruf yang sama pada Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Apa? Alif lam ni buah tepi lah. Alif lam tak apa. Satu ra, betul tak sama ra? Ra. Lepas tu ha yang sama dan mim. Yang ni alif nun ini dengan ya ni adalah dia punya imbuhan dia. Jadi perkataan yang asalnya lah rahi. So asal perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ialah rahi. Rahimah ni apa maksud dia? Rahimah ni lah lahir perkataan rahmah. Rahmah. Masuk rahmah, banyak masuk rahmah. Kasih, sayang, pemurah, apa lagi? Belas kasihan. Jadi Allah bernama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bermaksud Zur-Rahmah. Zur-Rahmah. Maksud Zur-Rahmah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah pemilik kepada siapa? Rahmat. Yang memiliki rahmat. Jadi hari